Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Amira Natasha binti Syahrul Alizam. Nombor matrik DEC 09212101. Saya akan menceritakan tentang teknologi bagi pendidikan awal kanak-kanak. Apa itu teknologi? Teknologi merupakan satu konsep yang luas dan mempunyai lebih daripada satu takrifan. Teknologi merujuk kepada pelbagai alat seperti digital interaktif, peranti elektronik dan sebagainya. Teknologi ini digunakan secara berterusan dalam zaman awal kanak-kanak apabila ia berupaya untuk menyokong pendidikan, pertumbuhan, komunikasi dan hubungan kanak-kanak. Kemudian, elemen penting teknologi dalam pendidikan awal kanak-kanak ialah yang pertama LCD projector. LCD projector digunakan untuk memamparkan skrin layar agar lebih besar supaya dapat dilihat oleh kanak-kanak dengan lebih jelas berbanding menggunakan laptop maupun tablet. Yang kedua, penggunaan PowerPoint ataupun Microsoft Word semasa sesi pembelajaran. Sebagai contoh, kanak-kanak menggunakan PowerPoint untuk melakukan tugasan yang diberikan oleh guru. Perkara ini dapat membantu sel-sel motor halus kanak-kanak terjalin dan kanak-kanak sendiri akan mengkaji mengenai teknologi yang digunakan. Akhir sekali ialah papan interaktif. Papan interaktif dijadikan sebagai gantian kepada papan putih dan dapat menunjukkan kemajuan teknologi yang tinggi moden dan memecahkan mood pembelajaran menggunakan kapur lama dan pen marker. Seterusnya, saya akan menceritakan tentang faedah dan kepentingan teknologi terhadap perkembangan kanak-kanak. Yang pertama, ia dapat meningkatkan kecekapan dan keberkesanan hasil pembelajaran. Hal ini kerana ia membantu guru untuk mendapatkan bahan pengajaran yang lebih luas. Faedah seterusnya, proses pengajaran dan pembelajaran akan lebih menarik. Sebagai contoh, guru menggunakan skrin layar besar dan LCD projector semasa sesi pembelajaran. Hal ini dapat mewujudkan suasana yang lebih aktif di dalam kelas. Faedah terakhir ialah mampu membantu kanak-kanak untuk berinteraksi dengan kanak-kanak dari negara luar. Hal ini dapat mengukuhkan lagi perkembangan sosial kanak-kanak. Manakala bagi kesan pula terbahagi kepada dua, iaitu kesan positif dan juga kesan negatif. Bagi kesan positif ialah teknologi dapat dijadikan sebagai alat bantu belajar. Hal ini kerana pendedahan teknologi kepada kanak-kanak membantu mereka untuk belajar dengan lebih luas lagi. Kesan positif lainnya, kanak-kanak akan mempunyai pengetahuan yang lebih luas mengenai teknologi. Hal ini dapat membantu kanak-kanak agar mereka lebih cekap untuk mengendali teknologi pada usia yang muda. Seterusnya, bagi kesan negatif pula, kanak-kanak akan mengalami gejala tidak cukup tidur. Hal ini berlaku apabila kanak-kanak kerap menggunakan telefon bimbit ataupun gadget tanpa pengawasan daripada ibu bapa. Akhir sekali, pergerakan kanak-kanak akan terhad dan fizikal mereka akan terbantut. Hal ini berlaku apabila kanak-kanak kurang melakukan aktiviti fizikal ataupun aktiviti di luar kawasan rumah dan kanak-kanak hanya duduk di dalam rumah bermain gadget secara berterusan. Seterusnya, terdapat juga cara-cara untuk melaksanakan teknologi dalam pembelajaran kanak-kanak. Yang pertama, menjadikan teknologi sebagai alat bantu belajar kepada kanak-kanak. Sebagai contoh, guru menggunakan tablet di sekolah sebagai bahan gantian buku teks ataupun buku latihan untuk dijadikan sebagai latih tubi kepada kanak-kanak. Selepas itu, cara lainnya adalah dengan melantik guru yang mempunyai pengetahuan mengenai teknologi. Hal ini bertujuan untuk memudahkan sesi pembelajaran dan pengajaran kerana mempunyai guru yang berkualiti dan mempunyai pengalaman mengenai teknologi. Seterusnya, menjadikan teknologi untuk kegunaan pelajar dapat juga dijadikan sebagai salah satu cara untuk melaksanakan teknologi dalam sesi pembelajaran kanak-kanak. Kerana apabila pihak tadika atau taska menyediakan peranti tablet kepada kanak-kanak, hal ini dapat membantu mereka untuk mengkaji sendiri tentang kegunaan tablet tersebut. Kesimpulannya, penggunaan teknologi sangatlah relevan dan sesuai untuk dipraktikkan dalam usia awal kanak-kanak.
Namun, terdapat juga keburukan dan kebaikan apabila guru dan ibu bapa memantau dan tidak memantau penggunaan teknologi mereka. Kerana apabila ibu bapa tidak memantau penggunaan teknologi kanak-kanak, ia akan membantutkan ataupun mengganggu perkembangan mereka apabila disalahguna teknologi tersebut.